Hai, Assalamualaikum semua. Saya Datuk Ikram. Pada video kali ini saya akan share dan kongsi dengan anda berkenaan keloid, iaitu salah satu jenis parut. Bagaimana kita nak hilangkan keloid ini, dan juga saya akan terangkan mengenai beberapa jenis parut, bagaimana parut ini terjadi dan jenis rawatan yang akan kita guna bagi mengubati keloid ini tadi. Jom kita saksikan. Di akhir video ini nanti saya harap anda faham dan juga tahu sedikit mengenai parut dan juga mengenai keloid, bagaimana kita nak merawat keloid ini. Sebelum saya share mengenai keloid, kita kena faham dahulu bagaimana parut ini terjadi. Okey, parut ialah salah satu jenis perubahan di kulit kita. Ia sebenarnya hasil daripada mungkin trauma, mungkin jangkitan ataupun mungkin daripada pembedahan. Bila kulit kita tercedera, kulit kita akan hasilkan kolagen. Kolagen ini akan menghasilkan salah satu jenis jaring, dan jaring ini akan menutup tempat yang cedera itu tadi. Dan ia akan memperbaiki sel-sel darah kat sana, dan ia akan membentuk sel asal di tempat tercedera itu tadi. Lama kelamaan, tempat itu tadi akan dipenuhi oleh sel yang baru. Tapi ada setengah kes itu, kolagen yang dihasilkan adalah terlampau tinggi, dan tisu fibrosis di sana juga akan menjadi tinggi. Oleh sebab itu, jika keadaan ini berlaku, permukaan kulit kat sana akan menjadi tak sekata, dan pada masa inilah keloid mungkin terjadi. Sebenarnya terdapat beberapa jenis parut. Parut pertama ialah jenis parut yang hypertrofi. Parut ini kalau kita tengok, dia akan tebal sedikit daripada parut yang normal, dan ia berwarna kemerah-merahan. Parut jenis kedua ialah keloid. Yang ni yang kita akan bincang dalam video ini. Parut jenis ini ialah jenis yang tebal disebabkan oleh tisu fibrosis hasil daripada kolagen itu tadi terlebih. Dan biasanya keloid ini adalah berwarna gelap dan ia kelihatan agak hodoh. Kalau keloid ini, ia mungkin menyebabkan beberapa komplikasi. Contohnya, ia akan terasa sakit ataupun kita akan rasa gatal, dan kebanyakan keloid ini juga boleh mengganggu pergerakan kita. Jenis parut ketiga ialah jenis parut yang atrofi. Atrofi ini ialah sejenis parut yang tenggelam dan ia melekuk di permukaan kulit. Biasanya parut ini berada di muka kita. Secara ringkasnya iaitu jerawat lah. Kalau kita nampak, kebanyakan jerawat ialah jenis yang melekuk, dan parut ini kita namakan sebagai parut atrofi. Jenis keempat ialah parut yang contracture. Contracture ini maknanya dia akan menarik kulit yang normal ke tempat parut itu tadi. Kebiasaannya yang contracture ini berlaku ke atas kulit yang luka. Luka ini mungkin terjadi disebabkan terbakar, melecur, ataupun bila kulit kita itu tadi kehilangan isi. Pada waktu ini, kulit akan mengecut, dan biasanya ia akan menarik kulit yang normal di sekeliling. Jadi kita namakan parut ini sebagai contracture. Secara umumnya, keloid ini tidak memerlukan apa-apa rawatan perubatan, kecuali melainkan ia makin besar ataupun keloid ini ada simptom-simptom sampingan. Contohnya kita terasa sakit ataupun mengganggu pergerakan. Yang tu baru kita bagi rawatan yang spesifik. Ataupun kita suspek yang mungkin yang kulit itu tadi mungkin ada risiko untuk menjadi kanser kulit. Mengenai rawatan keloid, kita ada beberapa jenis rawatan. Yang pertama ialah mengenai suntikan. Kita akan beri suntikan kortikosteroid. Suntikan ini mungkin kita bagi dalam masa setiap 4 hingga 8 minggu, dan injection ini kita akan bagi ke dalam parut keloid tadi. Tujuan kita bagi, ia akan membantu dalam mengecilkan parut itu, dan ia akan mengurangkan rasa sakit kepada pesakit. Yang kedua ialah mengenai operation, iaitu kita akan buang keloid itu tadi melalui operation. Tapi masalahnya, yang keloid ini mungkin timbul balik dan menjadi lagi besar. Yang ketiga adalah mengenai rawatan laser.
Rawatan laser ini biasanya kita prescribe ataupun kita beri untuk keloid yang tidak berapa besar. Kita akan memecahkan sel asal keloid dan laser ini akan promote growth yang baru. Tapi masalahnya dengan laser ini, ia agak mahal. Juga kita boleh menggunakan alat yang kita namakan sebagai gel silikon. Gel silikon ini penggunaannya mungkin sampai berbulan-bulan dan kejayaannya mungkin atas individu itu sendiri. Mungkin berjaya ataupun mungkin tidak berjaya. Dalam silikon ini ada kandungan bahan yang akan promote growth tissue dan juga collagen yang akan membantu proses pertumbuhan kulit yang baru. Pada masa ini kulit akan lebih senang sembuh dan ia akan mengurangkan rasa gatal dan juga rasa tak selesa kepada pesakit. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan teknik tekanan. Contoh untuk di keloid di bahagian telinga, kita mungkin beri anting-anting khas untuk beri pressure, untuk beri tekanan kepada keloid, dan lama kelamaan keloid ini akan menjadi kecil. Ada juga setengah rawatan yang menggunakan krioterapi, iaitu menggunakan nitrogen untuk meluruhkan keloid. Dan ada juga yang menggunakan interferon tapi masih dalam kajian saya rasa, dan ubat kemoterapi seperti fluorouracil dan bleomycin. Secara umumnya, rawatan keloid ini kebiasaannya doktor akan bagi yang kurang invasif dahulu. Contohnya suntikan ke ataupun menggunakan gel silikon ataupun pad yang bagi pressure tadi. Selepas itu ia bergantung kepada parut pesakit itu sama ada bertambah baik ataupun sama sahaja. Mungkin kalau parut itu tidak menunjukkan apa-apa perubahan, mungkin kita boleh proceed dengan langkah seterusnya, iaitu pembedahan. Sekiranya anda rasa video ini bermanfaat dan anda mahu lihat video-video lain mengenai tips kesihatan, anda boleh subscribe channel ini. Last sekali saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.